Assalamualaikum, salam sejahtera. Gaddafi Muslim melaporkan untuk My Metro Online sekitar penamaan calon pilihan raya Dewan Undangan Negeri Galas Gua Musang, Kelantan. Dan selepas penyokong parti yang berkumpul seawal jam 6 pagi di kawasan bilik gerakan pejabat tanah dan jajahan Gua Musang untuk menyokong kedua-dua calon yang dijangka bertanding, iaitu calon daripada Barisan Nasional dan juga calon daripada PAS. Dan ketika ini saya berada di bilik gerakan pejabat tanah dan jajahan Gua Musang bagi menyaksikan penamaan calon pilihan raya di Dun Galas ini. Dan jika anda dapat perhatikan sebentar tadi, calon daripada PAS iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Awang baru sahaja tiba di kawasan pejabat tanah jajahan ini untuk menghantar borang pencalonan diiringi oleh pemimpin-pemimpin PAS dan juga penyokong-penyokong parti. Pastikan anda terus bersiar bersama laman web www.hmetro.com.my untuk mengikuti laporan terkini dari pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N45 Galas Gua Musang, Kelantan. Saya Gaddafi Musli dan jurukamera Mio Azlan, My Metro Online. Pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Galas N45 Kelantan yang ditetapkan pada 4 November depan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon UMNO Barisan Nasional dan PAS. Calon yang diwakili BN adalah Setiausaha UMNO bahagian Gua Musang Abdul Aziz Yusof 47 tahun, manakala PAS diwakili pemangku yang di-Pertua PAS kawasan Gua Musang Dr. Zulkifli Muhammad 44. Pengumuman senarai calon bertanding dalam pilihan raya kecil ini diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Wan Mustafa Wan Abdul Hamid pada jam 11 pagi di Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 11,553 pengundi layak untuk mengundi dalam pilihan raya kecil itu, iaitu Melayu 7,125 pengundi, merangkumi 61.7% pengundi, kaum Cina 2,317, India 185 pengundi, Bumi Putra Siam 10 pengundi dan orang asli 1,889 pengundi. Sejak awal pagi, ratusan penyokong Pakatan Rakyat berhimpun di depan Masjid Tengku Faiz Petra yang terletak tidak jauh dari pusat penamaan calon. Dianggarkan lebih 5,000 penyokong PAS telah hadir dan berbaris sepanjang jalan bermula dari masjid menuju ke pusat penamaan calon, manakala 3,500 penyokong BN dari hadapan IPD Gua Musang menuju ke Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang. Pada jam 9 pagi, calon Barisan Nasional Abdul Aziz Yusof tiba di pusat penamaan calon dengan diiringi Setiausaha Agong BN Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur, Naib Presiden MCA Datuk Dr. Ng Nyanyian dan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil. Turut mengiringi Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Amidi, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah. Penyokong pakatan yang dianggarkan kira-kira 1,000 orang mula berarak dari masjid dengan diketuai oleh Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Omar dan diiringi pemimpin pakatan yang lain. Berlaku sedikit ketegangan seketika apabila kehadiran ribuan penyokong parti itu menyukarkan calon Dr. Zulkifli Muhammad yang cuba menghala ke pusat penamaan calon. Polis kemudiannya terpaksa menggunakan pembesar suara meminta orang ramai supaya memberi laluan kepada Dr. Zulkifli. Pada pilihan raya kali ini, pihak polis bertindak bijak dengan membuat zon penampan 180 meter yang didirikan bagi mengelakkan kedua-dua parti itu daripada bercampur dan berjaya mengurangkan ketegangan. Ia juga berjaya mengelakkan penyokong kedua-dua pihak mengejek antara satu sama lain yang juga mungkin boleh mencetuskan perkara yang tidak diingini. Selepas tamat tempoh menghantar borang pencalonan dan juga tempoh bantahan, kira-kira jam 11.30 pagi, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Wan Mustafa Wan Abdul Hamid mengumumkan nama kedua-dua calon itu, Dr. Zulkifli Muhammad dari calon Parti PAS dan Abdul Aziz Yusof calon Barisan Nasional UMNO layak bertanding. Dengan ini, saya mengucapkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N45 Galas ini adalah seperti berikut. Pertama, Abdul Aziz bin Yusof dari Barisan Nasional. Kedua, Dr. Zul dari Parti PAS. Bagi maksud pilihan raya ini, undian akan diadakan pada 4 November 2010 di pusat-pusat undian dan akan dimaklumkan seperti notis Kota 8 dan akan diwakilkan dan ditampilkan pusat undian dan ditetapkan. Sementara itu, pemimpin dari kedua-dua parti yang bertanding yakin dengan kekuatan jentera masing-masing. Pendekatan yang akan dilakukan oleh Pergerakan Puteri untuk Dun Galas ini akan lebih kepada pendekatan one to one.
iaitu kita terus menemui pengundi, dan di samping itu kita juga akan melaksanakan beberapa program khusus untuk menarik golongan muda, khususnya golongan sasaran pergerakan puteri, iaitu wanita muda yang berusia 40 tahun ke bawah, ya. Jadi pada ketika ini kita mempunyai seramai 2,935 pengundi muda wanita yang perlu kita kenal pasti, dan setakat ini proses itu telah dimulakan oleh puteri tempatan, dan nampaknya setakat ini walaupun hanya 15% dikenal pasti, tapi nampaknya sambutan daripada pengundi-pengundi, khususnya daripada golongan muda ini begitu positif terhadap calon Barisan Nasional. Agak berbeza sikit pendekatan di Galas ni. Kita ambil pendekatan yang direct, secara langsung, secara terus. Kuli pun, Yang Berhormat Mulia Kuli pun minta kita buat lawatan secara langsung, secara bertentang mata, bersumuka dengan pengundi muda. Saya rasa kita tahu sebenarnya pengundi muda tak ramai di sini, dalam kurang 2,000 pengundi muda di Galas ini, dan insya-Allah dalam tempoh masa yang ada ni kita akan dapat mengenal pasti seramai mungkin. Jadi Ketua Puteri ada kata tak nak anjur dah program besar-besar syok sendiri. Memang kita cut down. Hari ini pun saya bagi arahan untuk cut down kerahan kita, sebab kita tak nak menang sorak tapi kalah dalam pertarungan. Jadi hari ini pun kita nampak Pembangkang bawa ramai jentera daripada luar Galas, luar Gua Musang, luar negeri Kelantan, tapi kita tak ikut rentak yang sama. Kita just minta crowd yang sederhana, kekuatan yang sederhana, pendekatan yang sederhana, sebab yang lebih penting lagi adalah tempoh masa seminggu selepas ini kempen kita nak jumpa pengundi itu. Memang kita nampak di kawasan ini banyak potensi yang boleh kita kembangkan. Jadi Biro Ekonomi dan Usahawan Pergerakan Pemuda bercadang untuk mainkan peranan aktif dengan kerjasama pemuda-pemuda bahagian, khususnya dalam pembudayaan keusahawanan lah. Kerana daripada kawasan Gua Musang ini banyak sebenarnya sumber-sumber atau unsur yang belum dikomersialkan dari segi pertanian dan produk-produk sebagainya. Jadi mungkin ini boleh menjadi sebagai sumber ataupun peluang-peluang kepada belia-belia di sini. Dan kedudukan Gua Musang ini sangat strategik, kerana dia nak ke Kuala Terengganu ambil sejam lebih, nak ke KL pun dekat, nak ke Ipoh, dan malah dia di tengah-tengah. Dan saya pun dipahamkan penduduk sini pun nak shopping semua pergi ke Ipoh. Jadi kerana kedudukan yang sangat strategik itu, kita boleh cuba untuk mengenal pasti, dan akhirnya kita gunakan sumber-sumber yang ada di sini dengan kerjasama pemuda di sini. Dan isunya ialah cuma kita yang ada kelebihan daripada luar kena datang ke sini dan membantu pemuda-pemuda sini supaya dapat peluang-peluang itulah. Pendekatan kempen kecil-kecilan ceramah kelompok yang kita lakukan di kawasan yang telah kita ditugaskan oleh jentera pilihan raya PAS yang merupakan peneraju. So kombinasi daripada strategi dibantu oleh beberapa key leaders, pimpinan utama, kita yakin, kita optimis gerak kerja kita mampu memenangkan calon PAS pada 4 bulan. Pengundi muda adalah pengundi yang membaca, pengundi yang dapat menilai. Lebih baik daripada pengundi tua. Pengundi muda lah yang melakukan tsunami politik 2008. Dengan sebab itu kita mahu supaya pengundi muda ini tidak berubah dan akan lebih ke depan lagi, progresif lagi dalam menentukan sikap mereka untuk Galas ini bagi melakarkan perubahan pilihan raya yang akan datang. Bagi Presiden Parti PAS Datuk Seri Hadi Awang, meskipun hanya melalui ceramah dalam kelompok kecil dan tomahan BN melalui media massa, beliau yakin pengundi akan memilih calon PAS Dr. Zulkifli. Oleh kerana yang akan menentukan pilihan raya ialah rakyat, pendekatan dia mendekati rakyat. Itu pendekatan yang kita ambil, iaitulah kita akan bergerak melalui akar umbi, masuk ke akar umbi yang menjadi pengundi-pengundi. Ini pendekatan yang perlu diambil, kerana kita menyadari bahawa kita berdepan dengan jentera Barisan Nasional yang tidak ragu lagi akan menggunakan RTM, menggunakan TV3, menggunakan saluran-saluran yang masuk tiap-tiap buah rumah. Tiap-tiap buah rumah yang digunakan untuk kempen, dan kita adalah terhad dengan ceramah setiap barang. Sudah tentulah
jentera kita perlu bergerak ke secara menyeluruh melalui individu, melalui tenaga-tenaga manusia yang kita kerah daripada seluruh negara di samping Kelantan ini sendiri. Ini pula reaksi Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin mengenai kenyataan Datuk Seri Hadi Awang itu. Keputusan untuk mengaburi rakyat menipu dia kata. Jadi apa respon daripada pemuda? Sama juga dia guna harakah dengan apa semua surat khabar, suara keadilan semua untuk kita melalui media massa. Kita memahami media massa mainkan peranan yang tanggungjawab, yang mengamalkan reporting, kewartawanan yang bertanggungjawab. Tetapi yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan kepalsuan dari segi berita semua ini adalah datang daripada mereka. Kalau kita baca harakah suara keadilan, apa saja surat khabar yang dimiliki oleh parti-parti pembangkang ataupun yang dipengaruhi oleh pembangkang, memang semua headline dan berita itu palsu. Sebab tu Felda sekarang ni saman suara keadilan. Sebagai contoh, kita nak bagi contoh kepada rakyat bahawa sudah cukuplah dengan segala fitnah dan penipuan. Serangan peribadi, serangan tentang kerajaan, serangan tentang projek dan sebagainya. Kita nak tunjuk bahawa kali ini kalau buat apa-apa kepalsuan dari segi percetakan berita, kita akan saman. Kita buat dengan dalam kes Felda dengan suara keadilan. Jadi bagi saya ialah apa kurang ceramah pembangkang kalau dia kata kita akan menyebarkan berita palsu dan sebagainya melalui media massa. Apa kurangnya ceramah pembangkang yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin PAS dengan keadilan. Banyak yang diperkatakan di situ kepalsuan dan perkara yang tak betul. Jadi kita pun boleh buat tuduhan yang sama juga. Kecuali saya kata bahawa apa yang kita sebut dan apa yang kita bawa dalam media massa ni sudah tentunya bukanlah apa perkara yang palsu atau perkara yang tidak ada asas. Ketua Polis Kelantan Datuk Abdul Rahim Hanafi sekali lagi mengingatkan penyokong parti agar berkempen secara berhemah dan tidak mengganggu ketenteraman awam. Kurangkan, dan setelah kita membuat kajian memang kita akan kurangkan. Kalau boleh keadaan selamat lagi, kita akan kurangkan lagi. So assessment kita akan kurangkan lagi. Mengikut kita, so hari ini lebih kurang 500. Kebanyakan anggota GD sahaja kita tempatkan, anggota GD di pusat penamaan calon. Keseluruhan dijangka berapa ramai tu sehingga hari pengundi nanti? Saya tak boleh jangkakan sebab penempatan anggota mengikut pasar dan mengikut keperluan. Saya akan menempatkan anggota polis, pegawai kanan polis mengikut keperluan semasa ataupun assessment kita. Ya. Selesai sudah penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N45 Galas dan kini terpulang kepada pengundi sama ada ingin mengundi calon daripada Barisan Nasional iaitu Abdul Aziz Yusof ataupun calon dari Parti PAS iaitu Dr. Zulkifli Muhammad. Dan pilihan raya akan diadakan hari pengundiannya pada 4 November ini. Pastikan anda mengikuti laporan daripada My Metro Online, laporan pilihan raya kecil DUN N45 Galas. Saya Gaddafi Musli untuk My Metro Online.